Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata. Ayat Quran ni, ayat Quran ni jelas nyata. Tapi siapa-siapa baca ayat Quran tak faham tu, maknanya dia tak belajar je. Kalau belajar jelas nyata. Ni hok kecil-kecil ni reti. Hok kecil-kecil ni reti dah ni. Ayat ajar-ajar, kecil-kecil ni reti dah. Jadi kalau mana-mana orang tua tak belajar tu, tak boleh lah, orang budak-budak pun boleh belajar ni tafsir ni. Wa qala allazina kafaru, berkatalah orang-orang kafir tu, lil haqq, terhadap Quran. Dia kata orang kafir tu cakap tentang Quran. Lamma ja'ahum tatkala Quran tu sampai pada mereka, iaitu ayat-ayat dibaca pada mereka. Al-Haq tu maknanya Quran. Boleh juga ditafsir sebagai Al-Haq tu Tauhid ataupun Sunnah. Lamma ja'ahum, tatkala Tauhid atau Sunnah tu datang, atau Quran tu datang pada mereka, ataupun ayat-ayat Quran tu datang pada mereka. Apabila datang saja pada mereka, qala, duduk depan lagi tu, qala alladzina kafaru, berkatalah orang kafir terhadap kebenaran yang datang daripada mereka. Mereka kata, hadza, inilah dia sihrun mubin, inilah dia sihir sungguh, sihir nyata sungguh ni. Ini bukan ini jenis sihir ni. Dalam bahasa kita lah ni, sihir maknanya jenis sesak ni, dia jenis sesak ni. Am yaqulu naftara, atau malah mereka berkata, iftarahu, Muhammad mengada-ngada bid'ah dalam agama, iaitu mereka-reka Quran. Iftarahu, bahkan Muhammad, mereka berkata, iftarahu, dia, iaitu Nabi Muhammad, mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Ta'ala, iaitu dengan reka Quran. Iftarahu ni maknanya reka-reka lah, bid'ah lah maknanya. Dah banyak kita dah baca ayat ni, iftarahu, tak dihurai makna bid'ah. Letih kalau dah belajar, lama dah belajar tahu-tahu. Oh, ni dah kaya bid'ah. Ni dah kaya bid'ah. Kul kata mereka. Ini katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, ini iftaraituhu, sekiranya aku mereka-rekakan Quran tu, fala tamlikuna li minallahi syai'a, maka tidak adalah lagi kamu ada kuasa lagi, maka tidaklah kamu boleh memiliki suatu kuasa untukku, minallah, daripada Allah, syai'a, sesuatu. Minallah sini daripada azab Allah, daripada neraka Allah. Baik, baca semula untuk faham makna. Fala tamlikuna li minallahi syai'a, maka kamu yang kata aku yang reka-reka ni, kamu sendiri tak boleh sekat aku. Minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah sikit pun, kalau aku sungguh-sungguh reka Quran ni. Maknanya bid'ah ni kalau reka, tak boleh sekat bala Allah, bala azab Allah ni, tak boleh. Huwa a'lamu, dialah Tuhan yang maha mengetahui, bima tufiduna fi, terhadap apa yang kamu kata terhadapnya. Allah Ta'ala lah, dialah Allah Ta'ala yang maha mengetahui terhadap apa yang kamu katakan tentangnya tu. Tentangnya, iaitu dia kata Nabi ni buat bid'ah dalam agama dengan reka-reka Quran. Kafa bihi, cukuplah dengannya, iaitu dengan Allah Ta'ala, syahidan baini wa bainakum, sebagai saksi di antara aku dengan kamu, sebabnya aku mati lama dah. Aku mati lama dah, aku tak tahu menahu. Jadi Allah Ta'ala sajalah jadi saksi aku. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah Ta'ala tu maha pengampun. Maha pengampun dia. Berhentilah kamu
Berhentilah kamu buat bid'ah ni dengan minta ampun dengan Tuhan. Ar-Rahim, yang amat belas kasihan bagi siapa-siapa yang bertaubat, yang minta ampun ni. Qul ma kuntum bid'an minar rasul. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, tidaklah aku ni orang yang mula-mula sekali buat bid'ah di kalangan rasul. Tengok. Maknanya tidaklah aku ni orang yang mula-mula reka-reka agama. Begitulah. Ini dalil maknanya Nabi sendiri tidak boleh reka agama ni. Tak boleh. Tak boleh reka ibadat ke syariat ke apa. Tetapi geng-geng karut tu dia kata, dengar, ni bid'ah hasanah ni. Dia je reka, tapi dia kata ni bid'ah hasanah. Dia je reka benda tu, tapi dia kata bid'ah hasanah. Tarekat Asbad, tarekat Ahmadiyah lah, Nasbandi lah, isim tu, isim ni, hizbu tu, hizbu ni, diamalkan, kata ini bid'ah. Ni bid'ah hasanah ni, birik-birik kita ni. Tidaklah aku yang pertama daripada mana-mana rasul yang buat bid'ah. Wa ma adri ma yaqulu bi. Aku tidak tahu apa yang Allah Ta'ala nak buat pada aku. Bila mati ni, aku tidak tahu. Nabi kata, aku tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak buat pada aku. Wala bikum, dan aku tak tahu juga apa yang nak dibuat pada kamu. Nabi dia tak tahu. Kita pun tak tahu gitu juga. Tak. In attabi'u, tidaklah aku ikut illa ma yuha ilayya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan pada aku. Wa ma ana, dan tidaklah aku ni illa nadhirun mubin, melainkan pemberi peringatan, pemberi ancaman yang jelas nyata. Kul, tanya mereka lagi, beritahu mereka, tanya mereka, ara'aitum, apa pandangan kamu, beritahu aku, in kana min indillah, sekiranya Quran ni betul-betul daripada Allah, sekiranya syariat ni betul-betul daripada Allah, sekiranya sunnah ni betul-betul daripada Allah, wa kafartum bihi, sedangkan kamu engkar padanya, wa syahidam, tapi ayat ni makna Quran ni sini, Quran in kana min indillah, jika Quran ni benar-benar daripada Allah, wa kafartum bihi, sedangkan kamu kufur padanya, apa pendapat kamu? Beritahu aku. Apa pendapat kamu? Beritahu aku. Quran ni, sekiranya Quran ni betul-betul daripada Allah, kemudian kamu engkar nak belajarnya, nak ambil tahunya, macam mana? Apa pendapat kamu? Cuba beritahu aku. Soalan ni diberi, jawapan tak diberi. Masing-masing tanya diri sendiri. Wa syahidum min bani Israel, tetapi Allah Ta'ala beri contoh lain. Dan telah bersaksi satu orang saksi min bani Israel, daripada bani Israel. Ada dalam tafsir-tafsir dia kata Abdullah bin Salam. Tak betul kalau Abdullah bin Salam, sebab Abdullah bin Salam memeluk Islam di Madinah. Ayat surah ni surah Makkiyah. Maka bukan Abdullah bin Salam. Tapi sininya satu orang Yahudi, satu orang Bani Israel telah bersaksi bahawasanya Quran ni benar. Gitu ya. Ala mithlihi, di atas sepertinya, iaitu Quran. Pasal kitab Taurat dan kitab Quran ni serupa dari segi tauhidnya. Fa'amana, maka orang yang bersaksi itu beriman. Maka dia pun beriman, orang bersaksi itu. Wastakbartum, tapi kamu sombong, nak mentauhidkan Allah, nak ikut sunnah, nak ikut Quran ni, kamu sombong. Innallah, sungguhnya Allah Ta'ala la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada kaum yang zalim, iaitu kaum yang Hafiz, apa dia? Zalim? Buat syirik bid'ah. Tengok, umur 12 tahun. Tahu, bila belajar tahu ya, mudah ya benda ni. Bukan payah mana pun. Wa qala allazina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata lil ladzina amanu,
kepada orang-orang yang beriman. Lakana khairun, kalaulah Quran tu benar-benar, kalaulah Quran tu lebih baik, ma sabaquna ilai, tidaklah mereka mendahului kami percaya pada Quran. Siapa dia ni? Pasal orang-orang miskin kan? Orang miskin kan? Bila je Amu Abdi. Ramai-ramai sahabat-sahabat Nabi tu yang miskin-miskin, yang bodoh-bodoh lah kira-kira. Jadi musyrikin Mekah kata, kalau betul lah, laukana khairun, kalaulah Quran tu lebih baik, tidaklah puak-puak tu yang miskin-miskin, yang bodoh-bodoh tu terima dulu. Tentu kami lah gitu. Kata faham? Tulis gitu. Kalaulah Quran ni benar-benar khairun, baik, kalaulah benar Quran ni terbaik lah, ma sabaquna ilai, tidaklah mereka tu yang miskin-miskin, yang bodoh-bodoh tu mendahului kami beriman dengan Quran. Maknanya dia kira Quran ni tak betul. Sebab itulah orang bodoh-bodoh yang percaya. Orang cilik-cilik semua tak percaya lah. Wa idlam yahtadu bihi, dan ketika tidak diberi petunjuk dengannya tu, wa'iz tu, dan dengan sebab lam yahtadu bihi, dengan sebab mereka tidak diberi petunjuk pada tauhid, pada Quran atau pada sunnah. Fayaqulun, malah mereka berkata, hadza, ini Quran ni, ifkun qadim, ialah dusta yang lama-lama, cerita-cerita dusta yang lama-lama. Ayat lain dia kata ini dongeng-dongeng orang purba kala. Ada juga Quran. Ramai orang Melayu Islam ni ingat kata Quran ni cerita-cerita dongeng-dongeng zaman dulu juga. Ada juga orang Islam Malaysia ni dia kata gitu. Allah, rusak parak ni, parak rusak. Wa min qablihi, dan sebelum pada kitab Quran ni, kitab Musa, ada kitab Musa dulu iaitu Taurat. Imama. Imam ni awak jangan tafsir imam lah. Imama sini ni iaitu sebagai suatu petunjuk. Imam ni satu orang. Kalau kita solat tu imam duduk depan, makmum belakang. Bila imam rokok, kita rokok. Mana imam tu tepat sebagai panduan untuk kita ikut. Jadi kitab Taurat tu imamah sebagai panduan untuk diikuti. Mana dia? Tulis gitu. Imamah ni, ini bubuh dalam perkataan berulang-ulang. Pasal acak kali ni hari ni. Bubuh situ, tulis tu. Lepas tu lain kali beritahu dia ajar ke hurai semua sekali yang baru tulis tu. Tulis dulu. Imamah ni perkataan berulang-ulang. Imamah sini maksudnya ialah sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan suatu rahmat jika petunjuk itu diamalkan. Petunjuk itu untuk dipelajari, rahmat tu jika petunjuk itu diamalkan. Wa hadza kitabun, dan ini pula kitabun, Quran. Ini Quran hak ni. Oh tadi kitab Musa, kitab Nabi Musa AS. Kitab Nabi Musa ni juga imamah ni sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai satu rahmat apabila petunjuk itu diamalkan. Wa hadza kitabun, dan ini pula kitab Quran, musaddiqan, yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Lisanan, tapi ditulis di dalam bahasa Arabia, dalam bahasa Arab. Jadi kitab-kitab lain semua dalam bahasa Aramaik, iaitu Hebrew. Aramaik ni ialah bahasa tinggi daripada bahasa Hebrew atau bahasa Yahudi. Begitu juga Quraisy ni ialah kitab Quran ni Quran ni dia turun dalam bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy iaitu bahasa tinggi daripada bahasa Arab. Bahasa Arab biasa tidak, Arab biasa tak bercakap gini. Arab Quraisy saja bercakap gini. Jadi Quran ni dia turun dalam bahasa Quraisy.
Wa hadza kitabun, dan ini pula kitab Quran ni, musaddiqun, yang membenarkan tauhid yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Bezanya lisanan Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Tujuan Quran diturunkannya litunzira, supaya kamu boleh beri ancaman, supaya diberi ancaman alladzina zalamu, kepada orang-orang zalim, iaitu orang-orang yang buat syirik bidah, wa busyra, dan sebagai berita gembira lil muhsini, kepada orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam tauhid mengesakan Allah Ta'ala ni, fala khaufun alaihim, maka tidak ada lagi ketakutan atas mereka untuk hadapi mati, wala hum yahzanu, dan tidak lagi mereka berduka cita sekiranya mana-mana anak-beranak mereka tu akan masuk neraka. Ulaika, mereka bersifat gini, ashabul jannah, pemilik syurga sebenar. Jika ditakdirkan masuk, khalidina fiha, kekal dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malu, sebagai balasan terhadap apa yang mereka dulu telah lakukan saja. Tahlil tak boleh buat. Maknanya tahlil tak boleh hantar satu orang untuk masuk syurga. Tak boleh. Orang tu buat saja boleh masuk syurga. Itu.